Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 7.4 pagi ini dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan, Terengganu dan Johor merekodkan penurunan. Manakala Pahang meningkat setakat 4 pagi tadi. Seramai 23,005 orang masih berlindung di 103 PPS. Kelantan merekodkan jumlah penduduk terjejas paling ramai iaitu 19,716 orang yang berlindung di 52 PPS. Kerjasama antara semua jentera kerajaan pusat dan kerajaan negeri sangat dituntut dalam menghadapi musibah banjir termasuk di Kelantan. Perdana Menteri berkata kerjasama kedua-dua pihak ketika ini telah menjadikan proses membantu mangsa banjir berjalan lancar demi keselesaan rakyat. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beberapa projek baru turut diumumkan dalam lawatannya ke Pasir Mas sebagai langkah mengatasi masalah banjir. Beliau berharap agar segala yang dirancang bermanfaat dan membantu menyelesaikan masalah banjir. KPKT akan dapatkan maklumat berhubung kerosakan rumah penduduk terjejas banjir akibat monsun timur laut tahun ini. Maklumat akan diperoleh dalam masa terdekat. SOP dan garis panduan untuk kenal pasti kerosakan tersebut tidak berubah. Penilaian akan dibuat sebelum bantuan disalur. Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah dikerah membantu penduduk di kawasan pantai barat Semenanjung yang terjejas banjir. Menterinya berkata pihaknya juga akan memastikan kelangsungan dan kesejahteraan hidup komuniti semasa dan pasca bencana banjir. RM135,000 diperuntukkan telah disalurkan sebagai persiapan gerak kerja pasca banjir. Laluan di Jambatan Jalan Temerloh Jerantut ditutup kepada semua jenis kenderaan ekoran hakisan tanah di permukaan dinding penampan jambatan itu. Menurut laporan laman Sawang JKR daerah Temerloh, hakisan tersebut berlaku disebabkan arus deras banjir. Orang ramai boleh menggunakan laluan lencongan ke jambatan baru yang dibuka dua hala untuk sementara waktu. Masjid dan surau di seluruh negara diseru adakan solat hajat bagi memohon keselamatan dan kesejahteraan negara serta seluruh penduduk terjejas banjir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, arahan sudah diberi kepada seluruh jentera agensinya untuk membantu menerusi tabung bantuan sedia ada. Beliau turut zahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus membantu penduduk terjejas banjir. Yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengurniakan darjah Johan Mangku Negara kepada bekas Ketua Setiausaha Kementerian Motor Datuk Seraya RB. Berikuti Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat Nuridah Muhammad Saleh, Datuk Seraya mendahului senarai 302 penerima pingat pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan di Istana Negara semalam. Hadir bersama pada istiadat itu Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Dua lelaki maut akibat terperangkap di dalam kereta pacuan 4 roda yang tenggelam dipercayai tergelincir lalu terbalik ke dalam tali air di Kampung Pulau Pisang, Jalan Bota Kiri, Tanjung Belanja pagi semalam. Hasil siasat mendapati punca kematian pemandu lemas akibat kemalangan jalan raya, manakala punca kematian penumpang ialah edema pulmonary selaras dengan lemas akibat kemalangan kenderaan bermotor. Kes siasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 8 lelaki berusia 26 hingga 46 tahun ditahan kerana disyaki terbabit dalam pergaduhan di sebuah premis hiburan di Jalan Raja Chulan di Selasa lepas. Siasatan awal mendapati punca pergaduhan disebabkan rasa tidak puas hati dalam urusan perniagaan dan siasatan masih dijalankan. 3 individu yang direman sehari telah dibebaskan dengan jaminan polis, manakala 5 lagi direman hingga hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. 4 remaja yang menunggang motosikal secara berbahaya hingga menyebabkan nahas di LPT1 Ahad lalu ditahan semalam. Ketua Polis Daerah Temerloh berkata, kesemua mereka ditahan di rumah masing-masing. Remaja berkenaan dikesan mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan. Turut ditemui motosikal yang digunakan ketika kejadian.
Menteri Komunikasi ucap takziah kepada keluarga wartawan hiburan Siti Nurhafizah Kamarudin yang meninggal dunia di London semalam. Beliau berharap keluarga Allahyarham tabah dengan ujian yang menimpa. Fizah Kamarudin yang bercuti bersama keluarga dilaporkan kritikal di Hospital Charing Cross sebelum menghembuskan nafas terakhir pada pukul 11 malam tadi. Ketua Wanita MCA pertama, Tan Sri Rosemary Chow Poh Keng meninggal dunia. Perkara itu diwaklumkan Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Beliau yang merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga mendiang menyifatkan pembergian Tan Sri Chow 96 tahun merupakan satu kehilangan besar buat negara dan MCA. Cadangan mengadakan pilihan raya PBT bukan keutamaan KPKT ketika ini. Keutamaan kini beri tumpuan kepada usaha pelaksanaan 7 bidang baru yang ingin dilaksanakan. Menterinya berkata, fokus sekarang ialah untuk meredakan suhu politik dan fokuskan kembali kerja yang boleh membawa manfaat kepada rakyat. Walaupun pilihan raya PBT ditangguhkan sejak sekian lama, ia bukan keutamaan KPKT kerana kementerian lebih memberi fokus kepada apa yang dirancang. 5,196 projek pembangunan rakyat berjaya dilaksana bawah KPKT sepanjang tahun ini dengan peruntukan 700 juta ringgit. Ia meliputi usaha ke arah tingkatkan kualiti hidup dan peluang ekonomi masyarakat setempat melalui pembangunan fizikal dan sosioekonomi. Menterinya berkata ia merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah pencapaian KPKT. Lebih 2 juta ringgit peruntukan bagi merealisasikan program Jualan Rahmah peringkat Negeri Sembilan sepanjang tahun ini. Ia melibatkan 300 program yang dilaksana di premis, jualan bergerak dan secara terbuka. Penglibatan dan sokongan pemain industri sektor peruncitan menjadi antara faktor kejayaan Jualan Rahmah di negeri berkenaan sejak mula dilaksana April lalu. Dalam perkembangan lain, KPDN Negeri juga memberi jaminan harga dan bekalan kit pencegahan COVID-19 masih terkawal dan mencukupi. Bagaimanapun, peningkatan harga dijangka berlaku berdasarkan faktor kenaikan kes dan permintaan yang semakin tinggi. Melaka akan memperketatkan pemantauan dan penjagaan penghuni asrama golongan mualaf atau saudara baru negeri itu. Esko negerinya berkata langkah tersebut bagi mengelak sebarang salah laku di pusat penginapan berkenaan yang disediakan percuma. Tapisan lebih ketat juga akan dilakukan untuk tingkatkan tahap keselamatan penghuni di 2 lokasi asrama di negeri itu. 13 kawasan parkir dicadang sepanjang pelaksanaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir Melaka pada setiap Jumaat hingga Ahad. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah menasihatkan pengunjung rancang perjalanan bagi mengelak kesesakan dan kemalangan di kawasan Bandar Hilir sepanjang tempoh pelaksanaan zon bebas kenderaan. Untuk tempoh tersebut, beberapa jalan ditutup setiap Jumaat bermula 6 petang pukul 12 hingga pukul 12 tengah malam Ahad. Komposer Dato' M. Nasir, selebriti pertama dilantik sebagai Duta Kemanusiaan Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia selepas 24 tahun penubuhannya. Pemilihan berdasarkan perwatakan serta kepribadian dimiliki penyanyi itu. Presiden Mercy Malaysia, Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus berkata pelantikan Dato' M. Nasir itu adalah usaha mempromosikan nilai-nilai serta amalan kemanusiaan secara lebih meluas kepada segenap lapisan masyarakat. Lebih 50,000 pengunjung dijangka hadir ke Karnival Islamik Antarabangsa Melaka tahun 2023, KIAM 23. Karnival diadakan sehingga 1 Januari 2024 di pekarangan Stadium Hang Jebat Krubong. Ia dipenuhi dengan program Islamik bersempena Tahun Baru dan Tahun Melaut Melaka 2024. Pangkalan data utama padu bakal dilancarkan Perdana Menteri 2 Januari depan. Orang ramai di Pelawar menyertai acara berkenaan bagi memahami peranannya sebagai komponen utama penyasaran semula subsidi dan bantuan kerajaan. Selepas dilancarkan, padu akan dibuka kepada semua warga negara untuk pengesahan dan kemaskinan data isi rumah selama 3 bulan.
Pulau Pinang kekal pengeksport utama perdagangan Malaysia untuk November tahun ini dengan menyumbang sebanyak 29%. Ia diikuti Johor 22.6%, Selangor 16.9% dan Sarawak 8.3%. Jumlah ekspor Pulau Pinang bagi tempoh itu bagaimanapun susut sebanyak 5.4 bilion ringgit. Sebaliknya, prestasi ekspor Johor dan Kedah masing-masing meningkat kepada 3 bilion ringgit dan 929.2 juta ringgit. Pengguna Malaysia kekal positif terhadap prospek ekonomi dan menumpu untuk memperkukuhkan kewangan mereka bagi tempoh jangka panjang menerusi simpanan, pelaburan dan insurans. Kaji selidik sentimen pengguna ASEAN 2023, UOB mendapati pengguna Malaysia lebih optimis dengan situasi ekonomi berbanding rantau ini. Dengan keyakinan itu, kira-kira 30% pengguna Malaysia merancang untuk meningkatkan peruntukan mereka bagi simpanan, pelaburan dan insurans. Ibu bapa perlu beri sokongan kepada anak-anak yang berminat dalam bidang TVET. Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia berkata, terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang relevan dalam bidang itu. Pihaknya juga sentiasa menyambut baik usaha kerajaan untuk pembangunan TVET di Malaysia. Sekurang-kurangnya 210 terbunuh manakala 360 lagi cedera dalam tempoh 24 jam lalu diserang rejim Israel. Kementerian Kesihatan Palestin menyatakan angka korban di Gaza kini melonjak kepada 21,320 nyawa, manakala 55,603 yang lain cedera. Lebih parah, 312 anggota paramedik maut dan 104 ambulans musnah. 23 hospital dan 142 pusat kesihatan lumpuh sepenuhnya. Serangan udara terbaru Israel mengorbankan 20 penduduk di Rafah. Kementerian Kesihatan pula melaporkan 20 rakyat Palestin maut berhampiran Hospital Al-Aman di Khan Yunis di selatan semenanjung Gaza. Di daerah Al-Maghazi, 5 rakyat Palestin terbunuh. Rejim Zionis bertindak semakin ganas di tengah-tengah gesaan antarabangsa untuk gencatan senjata yang terus meningkat. Penduduk Gaza diancam krisis kebuluran yang teruk. Sistem penjagaan kesihatan di semenanjung Gaza turut terjejas teruk akibat perang kerana hanya 15 daripada 36 hospital yang berfungsi setakat ini. Ketua Pengarah WHO gesa masyarakat antarabangsa ambil langkah segera untuk kurangkan risiko yang dihadapi penduduk Gaza. Presiden Turki menyamakan Benjamin Netanyahu dengan Adolf Hitler. Ia berikutan kekejaman yang berterusan ke atas penduduk Palestin oleh rejim Zionis. Erdogan juga turut menyamakan serangan Israel ke atas Gaza seperti layanan Nazi terhadap bangsa Yahudi. Kekejaman dilakukan Netanyahu disifatkan serupa dengan Hitler. Sekurang-kurangnya 200 bangsa disahkan maut dalam siri serangan kumpulan bersenjata di Nigeria. Menurut pihak berkuasa, angka itu dijangka akan terus meningkat. Ini berikutan beberapa lagi mangsa yang mengalami kecederaan serius kini nazak di hospital, manakala yang lain masih hilang. Usaha pencarian sedang dipergiat. Sekumpulan pelajar Indonesia bertindak serbu pusat penempatan pelarian Rohingya di Bandar Aceh. Mereka tuntut pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal. Ini susulan peningkatan ketegangan antara masyarakat setempat dengan kumpulan pelarian tersebut yang memasuki Indonesia dalam jumlah yang ramai. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.